Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil amin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaifa halukum jami'an ya ayyuhat talabah? Atamanna lakum al-afiyah. Atamanna lakum fil afiyati wassalamati wal khairi insyaallah. طيب اليوم سنراجع الدرس الماضي ألا وهو الضمائر. اوكي الضمائر. طيب ما معنى ضمائر أو ما معنى ضمير؟ ضمير ni bermakna apa? Kata ganti diri lah. Okey, sesuai untuk kita katakan kata ganti diri. Baik, kata ganti diri seperti mana yang awak dah pernah tahu sebelum ni, okey, dia adalah yang inilah dia. Okey, huwa huma hum, hiya huma huna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Lagu dia macam mana? Ingat lagi? Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Okey, ini adalah lagu hadhil ughniyah li hifdz dhamir al-munfasil. Ini adalah lagu untuk kita menghafal dhamir munfasil. Baik, ya ayuhat talabah, dhamir ni yang kita tengok di hadapan mata kita sekarang ni, dia ada pembahagian dia. Okey, dia ada 3 pembahagian. Dengar, ada 3. Salah satu aqsam. Yang pertama kita tengok dia. Okey, awalan dia Yang ni dalam ini sebut dulu, sebut dulu. Okey, dia. Wathaniyan awak. Wathalithan saya, kami. Okey. Idzan ma farqu baina hadhihi thalathah? Baik. Awalan, dia di sini, dua ini dia, bil lughatil arabiyyah adalah ghaibun. Ghaib. Mana? Okey, nampak jelas ghaib. Okey, jadi kalau maksudnya dia, kita letakkan dia lah. Dia tak kisahlah dia satu lelaki, dia satu perempuan, dia dua lelaki, dia dua perempuan, dia tiga lelaki, dia tiga perempuan. Yang ni kita namakan dia sebagai ghaib. Kesemua ni ghaib. Baik, ni yang pertama. Okay, yang kedua, untuk anta, antuma antum, anti antuma antuna, kesemuanya ni yang kita maksudkan dia sebagai kata ganti diri awak. Okey, yang ni bil lughatil arabiyyah adalah mukhatab. Baik, mukhatab. Okey, ketiga, kesemua ni, ke-6 ni digelar sebagai mukhatab. Kejap kita buang, nanti dia nampak serabut. Wal akhir huna, yang satu lagi, iaitu ana nahnu, ini kita gelarkan dia sebagai mutakallim. Okey, ni ana wa nahnu ini adalah dhamir yang bahagian dia adalah mutakallim. Okey, falidzalika indana salasatu aqsam. Okey, lidhamir al-munfasil. Awalan ghaib, wa thaniyan mukhatab, wa thalithan mutakallim. Okey, ghaib ni adalah huwa huma hum, hiya huma huna. Mukhatab adalah anta antuma antum, anti antuma antuna. Adapun mutakallim huwa ana nahnu. Okey, kenapa ghaib ini berada dalam satu kumpulan? Kenapa huwa huma hum, hiya huma huna ni berada dalam satu kumpulan yang sama? Limadha kanat hadhihi ad-dhamair fi nafsil majmu'ah? Okey, fi majmu'ati nafsiha. Limadha?
Okey, dzalika bisabab huwa huma hum ya huma huna ni menceritakan tentang benda apa? Menceritakan tentang sesuatu. Okey, ghaib. Maksudnya dia tak cerita depan-depan. Okey, ghaib ni adalah kata lawan bagi mukhatab. Mukhatab yang bawah ini iaitu anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Mukhatab ni awak. Semua ni maksudnya awak ataupun kalian kan. Okey, adapun yang dia ataupun mereka, okey, ini bezanya adalah mukhatab yang bawah ni, okey, awak, kalian, awak tengah cakap dengan depan-depan dia. Kaifahal apa anta, man anta, contohnya soalan, man anta, siapa kamu. Maknanya awak tengah bercakap dengan seorang lelaki, man anta. Berbeza dengan man huwa. Man huwa, awak tengah cerita dengan kawan awak, weh, dia siapa, dia siapa. Maksudnya ghaib, dia, awak tengah cerita seseorang yang tidak bersama dengan awak. Awak tengah cerita tentang seseorang yang ghaib di sisi awak, yang tidak hadir di sisi awak. Sebab tu namanya huwa huma hum ya huma huna adalah ghaib. Domir yang ghaib ataupun domir yang kita tak nampak, yang dia tak berada di sisi, yang dia tak berada di hadapan kita, ataupun dia tidak bercakap dengan kita secara depan-depan. Adapun mukhatab iaitu anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ataupun awak, kalian, awak berdua. Yang ni awak sedang bercakap dengan seseorang yang berada di hadapan. Adapun mutakallim ni, kenapa ana nahnu ni sahaja berada tempat mutakallim? Ini adalah kerana maksud ana adalah saya. Saya. Awak tengah cerita tentang diri awak sendiri. Nahnu pula maksudnya kami. Kami ataupun kita. Bila awak sebut kami ataupun kita, tu menandakan awak tengah cakap awak, diri awak ni, saya. Diri saya dan orang lain. Okey. Ana, saya. Kalau nahnu, saya dan orang lain. Jadi sebab itulah ana nahnu berada dalam kumpulan yang sama. Falidzalika dhamir ana wa nahnu, okay, dhamirani ana wa nahnu kana fi nafsil majmu'ah. Okey. Baik. Inilah dia berkenaan dengan dhamir yang munfasil. Ma makna munfasil? Munfasil huna bimakna, di perkataannya infasala. Okey, asalnya infasala yang bermaksud terpisah. Terpisah. Limadha ismuhu munfasil? Kenapa? Dzalika li'anna huna. Okey. Ana sa'utikum misal. Baik. Fi syashah al-an, awak nampak ini adalah contoh soalan tentang domir yang munfasil. Okey, bila kita tengok soalan yang pertama, tulabun fil madrasah. Tulab ini bilangannya berapa orang? Okey, tulab ini adalah bilangannya thalatha rajulin, ataupun kita boleh kata jamak bagi muzakkar. Falidzalika la budda an yakuna su'al huna, la budda an yakuna dhamir huna, 3 lelaki juga. Okey, mesti ataupun wajib kita letakkan dia juga 3 lelaki. Minta maaf ya, 3 tak rupa 3. Okey, 3 lelaki. Jadi 3 lelaki dan juga 3 lelaki. Oleh yang demikian, domir di sini perlu pilih yang 3 lelaki. Okay, mana dia domir dalam ketiga-tiga ni? Mana yang 3 lelaki? Ni seorang, ana seorang, huwa ada seorang lelaki, hum adalah 3 lelaki. Okey. Dan awak tengah cerita tentang tulab, tentang pelajar. Kita tengah cerita tentang pelajar. Pelajar, maksudnya kita tengah cerita tentang orang lain. Maka kita kena gunakan domir yang ghaib. Alaina an nasta'mila dhamiran ghaiban. Falidzalika, inilah dia domir ghaib.
huwa ataupun hum. Ana ni tak boleh sebab ana ni adalah seorang. Okey, dan dia mutakallim. Idzan huwa dan ataupun hum. Okey, baik. Jadi nak pilih yang mana? Sanakhtar hum lianna hum huwa jama' muzakkar, 3 lelaki. Okey, idzan huna nadau kalimah hum. Okey. Kat sini sebenarnya boleh kita pilih ana. Boleh je pilih ana. Nak letak sini ana boleh juga. Tapi tulab ini adalah 3 lelaki. 3 lelaki. So ana ni untuk seorang. Baik, dia tak terpilih. Baik, jadi kita ada pilihan sama ada huwa ataupun hum saja. Jadi huwa ni satu lelaki, maka jawapan dia adalah hum. Baik, cuba lihat. Dhamir yang kita tulis di sini, dia tidak boleh bercantum dengan kalimah di selepasnya, di sebelahnya. Hum tulab, dia terpisah, dia tak boleh bercantum. Maksud tak boleh cantum tu adalah dia tidak boleh jadi macam ni. Hum awak cantumkan dengan tulab. Okey, jadi macam mana? Macam ni. Hum tulab. Okey, kat sini khata'. Okey, khata', salah. Okey, oleh demikian, sebab itulah dinamakan dia sebagai dhamir yang munfasil. Okey. Al-an nantaqilu ila dhamir yang kedua, iaitu dhamir yang muttasil. Okey, dhamir muttasil. Ma makna muttasil? Muttasil bermakna bersambung. Baik, apa dhamir dia yang bersambung ni? Okey, kita ada hu huma hum, ha huma huna, ka kuma kum, ki kuma kuna, yina. Okey, yina. Baik. Beza tak dengan sebelah dia? Beza tak dengan sebelah dia? Beza sikit je. Bezalah. Okey. Hu huma hum, huwa huma hum, ha huma huna, hiya huma huna. Kat sini dah lain habis. Ka kuma kum, anta antuma antum, ki kuma kuna, anti antuma antuna, yina, ana nahnu. Lepas tu ada soalan, Ustaz, bila nak pakai dhamir muttasil, bila nak pakai dhamir munfasil? Okey, soalan tu soalan yang bagus. Baik, soalan untuk dhamir muttasil ini adalah dhamir yang bersambung. Okey, nama dia adalah dhamir yang bersambung. Okey, kalau kita lihat contohnya untuk dhamir yang kalau kita lihat contoh bagi dhamir yang munfasil, iaitu huna. Baik, Ustaz tak nak syarahkan berkenaan dengan hiya, dia, awak, sama je. Okey, sama, tempat dia sama. Jadi semua ni ghaib kan? Ini pun ghaib. Kalau semua ni mukhatab, yang ni pun semua mukhatab. Okey, kalau ini semuanya mutakallim, ana nahnu mutakallim, maka yina ni pun sama, mutakallim. Okey, itu tak nak syarahkan lah sebab kita dah syarahkan tadi. Cumanya sekarang kita nak mensyarahkan berkenaan dengan panduan menggunakan dhamir yang munfasil. Kaifa nasta'milu dhamir munfasilan? Okey, awalan unzur ila al-amthilah huna. Okey, kita nak buat contoh ayat apa? Sekolahnya. Sekolah dia. Sekolah dia. Kita dah belajar huwa huma hum, hiya huma huna, anta antuma antum, anti antuma antuna. Okey, sekolah dia. Dia tu kita nak sebut dia seorang lelaki. Maka kita nak buat ayat cetil lah, sekolah dia lah. Macam ni. Sekolah dia. Dia tu siapa? Dia seorang lelaki. Jadi, adakah kita boleh buat macam ni? Madrasatun huwa. Okey, adakah kita boleh buat madrasatun huwa macam ni? Contohnya, madrasatun huwa, sekolah dia. Jawapan dia salah. Tak boleh. Okey, tak boleh. Okey, tadi boleh. Huwa, macam tadi huwa tulab, hum tulab. Ingat tadi soalan tadi, hum tulabun. Okey, ni boleh. Mereka adalah pelajar lelaki.
Okey. Jadi kalau dekat sini tadi hum ni di awal, sekarang ni domir tadi di awal, hum tulab. Sekarang ni kita nak letak domir tu di belah depan pula. Okey, contoh ayat dia adalah sekolah dia. Okey. Sekarang ni bezalah dia punya cara dia. Jadi macam mana cara dia? Kalau siapa buat madrasatun huwa, sekolah dia dalam bahasa Arab, madrasatun huwa, salah. Idzan ma huwa jawab sahih? Al-jawab sahih huwa huna madrasatuhu. Madrasatuhu. Jadi kita kena tengok balik dia untuk seorang lelaki. Okay, dia untuk satu orang lelaki. Kalau kita lihat dalam domir munfasil, domir muttasil ni, dia adalah seorang lelaki. Ini hu tambah ha bulat dengan hu. Okey. Jadi bila kita nak masuk kat dalam ini, maka jawapan dia adalah mula tulis sekolah madrasatun tambah dengan hu. Kenapa ulang balik? Kenapa tak boleh tambah huwa? Kenapa tak boleh guna huwa? Kerana huwa ini dia perlu berada, biasanya berada di hadapan. Ianya sekolah, macam tu lah contohnya. Jadi huwa ni tak boleh duduk depan. Sekarang kita nak letak sekolahnya. Okey, sekolah dia untuk lelaki. Okey, bila domir itu berpindah di hadapan seperti ini, maka kita kena gunakan domir hu, huma, hum, ha, huma, huna, ka, kumaku, ki, kumakuna, yana. Okey, 16 minit. Baik, sekarang kita kena gabungkan ayat ini, perkataan ini, madrasah dan juga hu. Maka gabungannya jadi macam ni, madrasah. Kita marbutah ni kita gantikan dengan ta terbuka, kemudian kita gabungkan dengan domir hu. Madrasatu hu. Beginilah jawapannya, madrasatu hu. Okey. Jadi ini adalah penggunaan domir munfasil. Bila nak pakai, macam mana nak pakai? Okey, nasta'milu domiran muttasilan, bukan munfasil tadi. Ini adalah domir muttasil. Okey, nasta'milu atau nastakhdimu domiran muttasilan idza kana ad-dhamiru yaqa'u ba'da ismin. Kalau lah domir itu duduk selepas isim itu, barulah kita pakai domir yang muttasil. Barulah kita pakai domir yang boleh bercantum macam ni. Okey. Contoh lain daripada selain pada ni sekolahnya, okey, kita boleh buat sekolah dia, dua orang perempuan. Kita boleh buat sekolah saya, madrasati. Kita boleh buat sekolah kami, untuk kami lah. Okey, nahnu. Kita boleh buat sekolah mereka. Okey, beza dengan domir yang munfasil ni. Okey, beza dengan domir yang munfasil ini, ayat dia macam mana? Dia adalah pelajar, ia adalah sekolah. Apa lagi? Dia adalah pelajar perempuan, kami adalah pelajar lelaki, kami adalah pelajar perempuan, saya adalah seorang pelajar, saya adalah seorang guru. Ini untuk kaedah ataupun untuk cara memakai domir munfasil. Okey, idzan indana domirani. Okey, awalan domir yang munfasil wa thaniyan domir yang muttasil. Jadi nak tak nak, apa yang perlu kita tahu dalam dua domir ini? Okey, dalam tajuk domair, okey, yang pertama kita ada dua domir, iaitu domir muttasil dan juga domir munfasil. Dan yang kedua adalah kita kena tahu domir mana yang ghaib, domir mana yang mukhatab, domir mana yang mutakallim. Okey, dan yang ketiga adalah kita kena tahu bagaimana cara menggunakan domir-domir tersebut. Domir munfasil, macam mana nak pakai domir muttasil dan macam mana nak pakai domir munfasil. Okey, jadi kalau kita tengok dalam soalan, yang pertama di sini adalah okey, atibba huna. Atibba ni adalah doktor-doktor lelaki.
Okey, dia adalah jamak. Jamak bagi lelaki. Okey. Jamak bagi lelaki. Boleh. Maka kita kena pakai, carilah dalam ni manakah yang 3 lelaki. Itu cara dia. Cara nak jawab soalan domir. Kemudian untuk soalan kedua, mudarrisatani. Okey. Tengok tanda dia. Ta alif nun. Ta alif nun adalah 2 orang perempuan. Maka carilah dalam ni mana 2 orang perempuan. Okey. Baik, dan kemudian okey, kun dekat sini. Sini kita nampak kun kan? Okey, kun dekat sini makna jadilah. Dia tengah bercakap dengan orang depan dia. Berapa orang ni? 1 lelaki. Maka dia kata, jadilah wahai seorang lelaki. Maka kita kena letak dekat sini juga 1 orang lelaki. Tapi menggunakan domir yang mukhatab. Mukhatab tu domir apa? Tengok balik video. Ulang balik video ni sebelum ni. Nanti awak tahu mana yang domir mukhatab. Okey, tadi ada mukhatab, ghaib dan juga mutakallim. So kita kena pilih lah antara yang mukhatab saja. Inilah mukhatab, anta, antum, antum, anti, antum, antuna. Cari yang sama bilangannya. Dan juga jantina. Okey, yang keempat, mumarridat ini, kalau kita lihat tandanya alif ta, ini menunjukkan 3 orang perempuan ataupun jamak muannas salim. Maka cari kat sini mana dia dhamir alladhi yushiru ila jamak muannas salim. Cari sendiri lah. Okey, dan yang kemudian yang terakhir adalah soal al-khamis, as-salatu. Okey, as-salatu kat sini kita nak letak adalah. Okey. Jadi nak tengok mana? Tengok sifat ni ke ataupun tengok sifat ni? Okey. Kalau sini solat 1 perempuan, kalau rukun kat sini 1 lelaki, maka nak tengok yang mana? Okey, kita tengok yang terawal. Okey, as-salatu. Solat itu 1 perempuan. Kat sini kita kena letak 1 perempuan. Ni tak payah tengok lah. Dia kat sini kena tengok yang ni. Maka mana satu jawapan kita nak pilih, kita carilah mana yang 1 perempuan dalam 3 jawapan ni. Aina muannas fi hadhihi al-ajwibah al-thalathah. Okey, baik. Soalu tali sekarang ni, istakhrij, keluarkan dalam ayat ni, fi hadhihi al-qit'ah qasirah, aina dhamir munfasil wa aina dhamir muttasil. Okey, laqad syarahtu lakum ma makna dhamir munfasil wa ma makna dhamir muttasil. Awak kena tengok balik video sebelum ni. Wal akhir kawin jumlatan. Kena bina ayat. Apa? Okay, bina ayat yang ada kaf, ka, dhamir yang munfasil ni. Dhamir muttasil. Okay, bina ayat yang ada antum, dhamir munfasil. Bina ayat yang ada hum, dhamir muttasil. Okey, jadi cuba jawab ke tiga soalan ni. Soalan alif, ba dan juga jim. Wallahu a'lam.